Orang suruh jaga dia punya pakaian, dia cuci air teri. Tapi gua balik rumah kakak gua sekejap kat Melawati. Gua balik nak ambil barang-barang gua, tengok gua balik baju dia semua dah hilang. Petang tu dia datang, dia marah gua, dia kata baju seluar dia semua dicuci, dia hilang, kata kan. Habis tinggal selai pinggang, dia balik macam tu je. Assalamualaikum, selamat datang sahabat Maya Ajak Melissa TV. Bertemu lagi kita di channel Ajak Melissa TV, menceritakan kisah perjalanan saya, perjalanan seorang rockers sampai kita ke siri yang ke-19. Apa khabar kawan semua? Saya sekarang berada di studio W3 yang terletak di Selayang Prima milik Yati Jelita yang dijaga oleh Wan Etika. Baru-baru ni saya pergi ke wilayah komplek, saya tengok suasana wilayah komplek, suasana dah berubah. Alhamdulillah saya dapat berjumpa kawan-kawan kembali setelah baru-baru ni ada majlis jamuan berbuka puasa, anjuran Persatuan Pemuzik Wilayah Dorai. Alhamdulillah saya dapat berjumpa kawan-kawan lama. Mana siaran ni? Ini siapa nama dia, aku lupa lah. Zarin. Itu Dayak. Dayak ni dia dulu di kru je. Ni Amir. Alamak. Producer. Kita menurut dan terima kasih kepada Pejabat Budi yang setiap tahun dia menyebut saya. Saya nak pesan adalah mungkin sahabat-sahabat masih yang ada, insyaAllah. Amin. Aku tak perasan kat sini ni. Tak perasan ni. Jangan dapat jumpa ni dah lama dah, 10 tahun juga lah. Dia pada dua angkat kan, bentuk. Kan dia ada YouTube channel. Dah tak kenal belum? Ajak Melissa. Ajak Melissa, silakan ajak. Okey, dalam channel saya Ajak Melissa TV bukan channel untuk kepentingan diri saya sendiri. Ini untuk memperkenalkan perjuangan kawan-kawan saya kat wilayah Dorai ni. Saya menceritakan bukan lebih pada kejayaan, tetapi perjuangan diorang ni, struggle diorang ni. Struggle diorang ni daripada tahun 85 tuan ni. 85 sampai 84. 84 sampai hari ini. Studio sampai ke 2022 dah. Sampai 2020 tahun tuan tengok struggle kita orang ni. Memanglah kita orang ni taklah sehebat macam rockstar. Tapi perjuangan kita orang ni tak pernah saya ceritakan di channel saya. Siri-siri yang akan datang. Ramai ni semua kawan-kawan ni ada cerita masing-masing. Okey, terima kasih Ajak. Okey, ni saya ada sikit nak pegang. Ni Brother Adi ni. Dia ni scene underground ni. Saya rasa saya dengan kawan-kawan semua rasa Ini saya punya sifu. Nanti saya cerita kau lah macam mana dia ajar saya main bass. yang pertama Sekarang tak boleh cerita, saya akan ceritakan. Di Malaysia ni. Patutnya kita ni kena bangga pada diri kita Ini semua. Abang Bert. Musician yang ada. Dia nak, kita pun tak saya tahu. bukan nak cakap dia cilat drama Fairyland dia saya, tapi tidak. Tapi nanti ada cerita dia macam mana dia belajar orientasi. Kita harus terima kasih dengan diri kita. Dapat juga saya jejak kawan-kawan lama. Syukur Alhamdulillah. Saya dapat jumpa Wan Etika, Saudara Acong Rahman, Zaini Garuda, Naha Putra. Ramai lagi yang saya jumpa. Nizam Laksmana, Brother MFTG, Blackwing semua. Syukur Alhamdulillah saya dapat berjumpa dengan dia orang. Jadi sekarang saya berada di studio W3 di Selayang Prima milik Yati Jelita. Cantik studio ni, barang pun canggih-canggih. Korang boleh kalau nak jamming boleh datang sini. Saya ingat saya pun selalu akan datang ke sini lah untuk aktiviti muzik saya mungkin saya akan lakukan di sini. Jadi korang kalau nak jamming nak apa dia dari sini, ada KL boleh datang sini kat Selayang Prima. Studio Yati Jelita. Barang dia pun dia pun Marshall, bass hardkey, Bugera pun ada, gitar pun ada 3 biji. Oh puas hati. Keyboard pun ada semua, drum set pun drum set pun best.
Okey, korang yang duduk kat area KL, area Selayang, area KL, kalau nak jamming kat studio W3, studio ni barang-barang memang canggih. Tengok M Guitar, Bugera tengok, vintage 55 HD, ada keyboard, Korg, Cross, music workstation, M Marshall, gitar, MG Series 100 HD effect, drum set, ada miking semua, boleh buat projek recording. Kalau siapa nak buat demo ke nak buat recording. M-Bass Hardkey, HA 6500 350 watt. M Marshall satu lagi. Ada 3 M gitar ada 3. MG 100 F-Hack. Ini pun dah cukup bingit dah, tinggal korang. Boleh lah siapa-siapa nak jamming. Saya pun selalu ada kat sini. Korang member Rockers, kalau nak jumpa saya boleh datang sini, jamming sekali dengan saya semua. Boleh, tak ada hal. Panggil kawan-kawan, kalau siapa nak jamming boleh datang ke Selayang Prima. Jadi korang datang sini, boleh hubungi Brother Wan. Ni saya letak nombor telefon dia kat sini. Okay. Jadi setelah saya jumpa Zaini di wilayah komplek, alhamdulillah saya dapat berjumpa dengan Azrin sebagai pemain drum dan juga Anwar, bekas penyanyi kumpulan warisan. Jadi saya bergabunglah dengan dia orang 4 orang lah. Studio pun dah ada, kita praktis lah apa lagi. Mana bagi Chan, saudara Amrit, Rocky Rik pun okey. Harga pun boleh lebih kurang. Jadi seronok lah, saya dapat lah komplementari, boleh latih Azrin walaupun dia pemain drum baru kan. Saya dapat latih dia main drum apa semua, dengan Noah apa semua. Tapi saya ni banyak bawa lagu-lagu Melayu lah. Sebab Noah memang dia kurang sikit lagu-lagu Inggeris. Lagu-lagu Melayu lah kita banyak bawa. Masa saya kat wilayah komplek tu, sebelum tu pun ramai juga kawan-kawan saya jumpa. Saya jumpa Ajin ni dia main club dengan Brother Mi. Jadi bila waktu siang Ajin tak ada aktiviti apa-apa, dia datanglah dekat studio. Ajin dia drama. Ajin ni sebenarnya drama. Dia main drum dengan saya, dengan Zaini sebelum saya jumpa Azrin kan. Selalu Ajin layan kita orang. Ajin pun ada juga plan nak buat band dengan kita orang lah, dengan saya, dengan Zaini. Tapi Ajin dia more to music rock and roll. Macam Zaini ni dengan saya ni lebih pada music metal. Jadi orang kata tak matching lah. Jadi Ajin pun jam suka-suka dengan kita orang lah, mengisi masa lapang. Ajin selalu datang. Rajin datang time siang. Dia main club waktu malam. Dia masuk main club dekat mana saya tak pastilah. Ajin, lepas tu Mi, lepas tu gitaris dia pun saya tak ingat. Vocalist pun saya tak cam. Lama sangat kan, tak ingat. Lepas tu saya ada jumpa Toki. Toki datang situ. Toki masa baru sampai ke KL lah. Dia nak cari studio, dia pun nak buat band apa semua. Dia nak cari musician. Tapi saya tak adalah nak form dengan Toki masa tu. Dia datang lepak-lepak. Dia baru datang daripada Kedah tak salah saya, daripada Changlun baru sampai. Dia nak cari line up apa semua. Banyaklah musician. Saya jumpa musician kat situ memang ramai sangat. CMA Fantasia, Tambi pun dah datang masa tu. Tambi pun dah turun situ. Tambi pun dah ada band. Ada band dia, band apa saya pun tak cam lah. Band Tambi, band apa saya pun tak ingat lah. Ramai banyak band tu. FTG pun baru nak buat album pertama masa tu. Dia dengan praktis. FTG dia scene underground, tapi join lah dengan kita orang. Bagai permata yang ku simpan, bagaikan bunga yang ku puja, begitulah cinta
lagu ni pun kita bawa masa tu Anwar nyanyi lagu Fairyland. InsyaAllah saya akan rakamkan lagu ni nanti. Baru-baru ni saya ada berjumpa dengan Zaini, saya pun dah berbincang dengan dia. Apa keputusan dia, nanti saya akan upload di konten yang akan datang selepas siri 19 ni. Jadi menceritakan pada siri 19 ni, itulah saya, Zani dengan Azrin, dengan Noah dah bergabung. Kita orang cek lagu, collection lagu-lagu 60-an, lagu-lagu rock Melayu, lagu-lagu pop ada sikit. Tapi masa tu Azrin dia kurang sikit lah. Dia macam, dia baru kan, dia banyak lagu lagi yang tak tahu. Jadi Zaini ni ambil keputusan minta bantuan Zaid. Zaid ni dia main club. Dia main club pada waktu malam. Jadi ada masa-masa tu cuti ke, Zani jumpa Zaid, bagi tahu minta tolong ajar Azrin ni sikit-sikit lah. Jadi Zaid ni dia rasa gembira lah bila kita orang dapat drama budak baru muda apa semua sebaik-baik kita orang kan. Jadi dia bagi sokongan lah kat kita orang. Zaid ni bagi sokongan. Dia datang kat studio downbeat, ajar Azrin sikit-sikit cara teknik main lagu. Azrin nak diajar oleh Zaid lah. Zaid bagi tahulah, kau kalau nak menjadi pemuzik terror kena main banyak lagu lah. Lagu 60-an, lagu pop, lagu dangdut, belajar lagu rock apa semua, baru gempak, baru berstyle kan. Jadi banyak lah Zaid ni ajar Azrin. Jadi aktif lah. Saya pun rasa selesa lah. Studio dah ada, Rocky Rig pun baik, bagi kita orang praktis. Kalau malam-malam kadang dia kata okay, time studio habis pukul 11 datang orang jamming, korang nak jam sampai pagi. Tengok betapa baiknya Brother Amrik ni. Jadi saya, Noah dengan Zaini, dengan Azri ni selalu praktis waktu malam. Jadi bila kita orang bebas menggunakan studio, kita rasa masa yang panjang. Jadi kita orang bertambah mahir lah. Tapi kalau malam-malam kita orang memang tak sempat nak balik, kita orang tidur kat studio. Saya dengan Noah, dengan Azrin, dengan Zaini tidur kat studio. Tidur macam ni studio. Tapi studio tak seluas macam ni lah. Macam studio sekarang ni, macam studio Yati ni luas. Macam studio Amrik tu taklah luas sangat. Lebih kurang dalam 10 kaki kali 15 kaki tu. Selunjuk lah kita orang tidur kat situ malam. Tutup kat aircon tidur. Jadi setiap hari kita orang kerja kita orang macam tu. Jadi rasa bertambah akrab lah, kita orang dapat selalu bersama. Kita orang dapat show dekat Ampang. Pak Tam ada abang pada dekat Zaimah panggil cari kita orang dekat pertama komplek, ajak kita orang main kenuri kahwin untuk anak dia juga. Anak dia yang nombor 2 tak salah saya, kenuri kahwin. Baik. Pak Tam pun datang join. Dia Pak Tam ni dia panggil kita orang untuk main kenuri kahwin tempat dia. Dia nak join sekali, dia nak main drum sekali. Dia tak adalah panggil kita orang macam saja kita main semua lagu. Dia mesti nak join sekali. Pak Tam ni dia drummer, tapi dia line up dah tak ada. Jadi dia ni suka masih minat nak jamming. Jadi saya bincang lah dengan Zaini apa semua, dengan Azrin apa semua. Tak apa, Pak Tam main lagu 60-an, saya dengan Azrin main lagu rock. Tapi dia datang, saya ingat dia datang, dia tengok Azrin, kurusnya drama kau kecil ni, okey kau main drum ni. Azrin relax je. Boleh Pak Tam tengok lagi. Sekali kita bawa lagu Forever, terkejut Pak Tam, tengok, tak kira kurus kau boleh tahan kau. Semangat Pak Tam, semangat, kata Azrin. Okey lah, masa kita pergi Ampang Tasik, banyak kenduri kahwin area Ampang Tasik sana. Pak Tam ni pun banyak kontak kawan-kawan dia kenduri kahwin. Jadi kita banyak show-show kenduri kahwin juga. Masih banyak lagi lah. Zaid pun banyak tolong kita orang. Brother Zaid, walaupun dia main club kan, dia banyak bantu-bantu kita orang lah. Cari show untuk kita orang, untuk kenduri kahwin. Masa tu Zaid main club, dia kontrak. Tak silap saya, dia main club dangdut dekat Istana Dangdut ke, dekat Teratai ke, kat Kiambang ke, saya tak tahu. Ada satu tempat lah. Dia memang dia masuk lah, dia main dangdut situ. Memang bayaran dia mahal lah. Tapi dalam masa yang sama dia bantu kita orang. Kalau ada show-show kenduri kahwin, Zaid bagi kita orang show. Saya, Noah dengan Azrin dengan Zaini ni jalanlah show. Ikut Zaid punya aturan lah. Walaupun dia ada function di kelab, tapi dia masih lagi boleh susun konsert-konsert untuk kenduri kahwin. Konsert kenduri kahwin tu. Kau umpama bunga yang mekar di hatiku, ku harap kau mekalah selama-lamanya. Kau umpama bintang menyinari hidupku, ku harap kau terus bersinar. Jadi walaupun kita main muzik
Yelah, kita pun nak pakai duit kan. Jadi masing-masing kena kerja lah. Macam Zaini dah jaga studio. Amrit pun bayar dia gaji walaupun tak seberapa. Tapi memadai lah untuk makan. Nak beli pakaian sikit-sikit pun lepas lah. Macam saya, pembantu mak saya buat kuih. Macam Azrin ni dia duduk dengan family. Lagi satu, Azrin ni memang dia, mak ayah dia dekat KL. Jadi dia masih ditanggung oleh orang tua dia. Jadi dia tak ada masalah kewangan lah. Macam Noah ni pula dia struggle. Dia datang KL struggle. Selepas dia, kebetulan lah, dia masa tu dia datang dengan kumpulan warisan nak buat projek dengan syarikat apa, Warnada ke, saya pun tak pastilah. Dia punya company tu, album dia ada projek album kompilasi Juara Rock Galactica. Jadi Noah dengan kumpulan warisan ni datang ke KL, plan nak recording, tapi tak apa, terjadi selisih faham. Jadi Noah ni terpaksa tinggalkan kumpulan warisan. Jadi dia dalam keadaan struggle. Kebetulan pula dia jumpa saya kat wilayah komplek. Jumpa dengan Zani. Dia pun pusing-pusing, dia pun tak plan. Sebenarnya nak balik masa tu, nak balik ke kampung lah, dia tak dapat KL. Dia pusing-pusing kat wilayah komplek, jumpa pula saya dengan Zaini. Jadi saya dengan Zaini tahan lah dia. Noah kau main nyanyi dengan kita orang lah apa semua. Jadi Noah pun setuju. Tapi dalam keadaan Noah ni, pakaian pun tak berapa banyak. Pakaian tak berapa ada. Dia bawa lah pakaian dalam 5-6 helai, 5-6 pasang pakaian kan. Lepas tu duit pun tak berapa ada. Jadi dia bekerja lah. Dia bekerja di Jalan Ipoh, tak silap saya. Kerja kedai kapet ke apa, saya pun tak apa ingat lah. Jalan kaki, dia kerja jalan kaki. Malam dia tidur studio, pagi bangun jalan kaki. Daripada pertama kompleks sampai Coket. Oh, jauh juga. Lebih kurang setengah jam jugalah dia menapak kan. Tapi kadang-kadang saya ada duit, saya bagilah dia. Ada duit saya bagi untuk tambang ke apa. Kadang saya support, kadang saya ni support. Dia lah, kita satu band kena sepakat lah. Macam Azrin dia okey lah. Dia ada, dia punya income, ayah dia ada kan. Macam Noah ni, saya dengan Zaini terpaksa support dia lah. Jadi Noah ni sebenarnya nak balik kampung. Dia tak yakin lah. Dia stay kat KL ni, tak yakin dia boleh struggle tak boleh struggle. Dia pun yakin sebab saya dengan Zani lah. Jadi saya dengan Zani ni banyak backup dia. Noah, kau relax Noah, tak apa kita boleh tolong. Jadi satu masa ni Noah ni mungkin dia rasa dalam sakit badan dalam studio, tidur sejuk apa. Zani pun kadang-kadang dia balik ke Bukit Belacan, rumah Kak Zaimah. Token dia lama kan. Rupanya dia ada sewa rumah kat Bukit Belacan. Kadang-kadang dia balik Bukit Belacan. Tapi kalau Noah nak ikut balik ke Belacan, jauh. Lebih kurang tak sampai sebulan lah Noah kerja. Lepas tu jumpa Tambi. Dia jumpa Tambi, cakap tak apa, aku nak duduk dengan Tambi lah, tumpang rumah Tambi kan. Tambi ni pula duduk kat Taman Melawati, duduk dengan kakak dia. Tambi cakap okey lah, aku bincang dengan kakak aku lah, duduk dengan kakak aku lah. Jadi bila dengar Noah ni nak duduk dengan Tambi, kita rasa lega lah. Rasa lega lah kan. Tambi, saya dengan Zaini pun jumpa Tambi, cakap tak, Tambi boleh ke Noah duduk dengan kau? Boleh Tambi cakap, aku pun duduk dengan kakak aku je kat Taman Melawati. Okey lah macam tu. Jadi kita rasa lega lah Noah dah duduk dengan Tambi kan. Tambi pun masa tu dia ada band lain. Jadi dalam masa yang sama, macam biasa, kerja macam biasa apa semua, praktis, pergi show sana sini apa semua. Tiba-tiba suatu hari tu Noah tak ada di wilayah komplek. Setiap hari memang malam, memang Noah memang ada situ lah. Malam memang dia duduk kat studio kita orang lah. Walaupun banyak budak-budak jamming kat dalam, Noah duduk luar dengan Zaini apa semua. Saya tu datang bulan pukul 8, pukul 9. Azrin pun lebih kurang dalam time macam tu. Kita memang setiap hari berkumpul lah. Boleh katakan tiap-tiap hari saya berkumpul kat studio Downbeat tu. Saya, Azrin, Noah dengan Zaini memang berkumpul selalu. Satu hari tu, hari pertama tu Noah tak ada. Sehari Noah tak ada tu, saya dengan Azrin dengan Zaini dah cuak. Mana Noah ni tak ada. Jadi kita pun cari Tambi. Tambi pun tiap malam datang kat situ. Tapi Tambi pula tak ada. Selang 2-3 hari tu Tambi datang. Tambi datang cakap dengan Tambi, Noah mana Tambi cakap. Alamak, gua rasa bersalah lah nak cerita dengan lu orang, dia kata. Apa pasal Tambi? Sebenarnya gua tak bagi Noah tumpang rumah kakak gua tak bagi kata. Habis tu Noah kat mana? Noah tidur atas dia kata kan. Atas mana? Atas bumbung lah, kat atas. Oh iya ke? Aduh, apa pasal kau tak bagi kita orang? Noah cakap tak payah bagi tahu korang kata kan. Atas memang ada pot dia, ada pot dia boleh tidur apa semua, boleh cuci baju. Baju kita cuci kat tanah awam lah. Siang kita jemur lah kat atas kata kan. Alamak, rupanya Noah duduk kat bumbung wilayah komplek. Dengan siapa Tambi? Adalah 2-3 orang budak Johor dia kata kan. Budak band Johor, band struggle lah, daripada Johor datang tak ada tempat tinggal. Dia duduk situ ramai-ramai.
Dalam 3-4 orang macam tu lah. Saya pun apa lagi, saya dengan Zani pun dengan Azrim terkejut lah. Biar betul dia ni. Lepas tu saya dengan Zani bawa Tambi pergi atas. Kat mana pot dia orang Tambi? Kat sini lah dia kata kan. Kita tengok kat situ dia orang macam ada satu bilik, ada berbumbung. Ya, teduh lah hujan apa semua. Pakaian beg pun dia letak kat situ. Dia letak kotak apa tidur situ. Adalah 3-4 orang budak daripada Johor, budak rockers lah semua. Struggle, dia orang struggle. Siang dia orang kerja, malam dia orang balik tidur situ. Mandi kat mandi tandas awam Taman Komplek. Adalah dalam 3-4 orang lah, 2-3 band macam tu. Tadi dia bergila-gila dia orang tidur situ. Kalau band ni rasa tak okey, dia orang balik. Kan budak lain pula turun. Rupanya Noah bercampur dengan dia orang. Noah tak bagi tahu kita orang. Noah tak bagi tahu saya, Noah tak bagi tahu Azrin, Noah tak bagi tahu Zani dalam diam-diam. Dan si Tambi pun kadang-kadang tidur juga kat situ. Tambi pun kadang-kadang pot kat situ juga kat atas tu. Kalau dia malas nak balik, si Tambi ni pula satu hal. Dia duduk kat Melawati dengan kakak dia. Dia cakap dengan kakak dia, dia kerja. Hari-hari kerja balik kan. Dia satu hari tu tak apa, kakak dia tanya gaji ke apa. Tak kerja, tak ada gaji apa semua. Tambi pening. Dia pun belah pada rumah kakak dia. Dia pun duduk kat atas tu. Jadi satu hari tu nak jadikan kisah. Dia ni siang dia kerja. Tambi pun kerja saya rasa. Dia siang kerja. Dia pagi cuci baju, dia sidai baju dekat macam tepi bangunan tu ada pagar, ada perampai tu. Dia sidai baju kat situ. Sidai satu hari tu Noah punya baju ni dah hilang, kena curi. Dia langsung tak ada baju. Tinggal slice pinggang pakaian dia. Itu yang dia lari balik kampung tu. Dengan gaji dia tak dapat lagi. Gaji dia masa tu belum sampai sebulan pun dia kerja dekat kedai kapet tu. Mungkin dia nak pinjam dengan toke dia pun, mungkin toke dia tak bagi pinjam ke apa, dengan duit tak ada, dengan pakaian dia dah hilang apa semua. Tambi cerita dengan kita orang. Alamak, gua rasa bersalah babe. Asal Tambi, Noah suruh jaga dia punya pakaian, dia cuci hari, tapi gua balik rumah kakak gua sekejap kat Melawati. Gua balik nak ambil barang-barang gua, tengok gua balik baju dia semua dah hilang. Petang tu dia datang, dia marah gua, dia kata baju seluar dia semua dicuci, dia hilang, kata kan. Habis tinggal selai pinggang, dia balik macam tu je. Gua cakap dengan Noah, dia jumpalah dulu dia punya band, jumpa Zaini, jumpa Azrin apa semua, bagi tahu dia orang sebelum balik, kata kan. Tahu-tahu dia main balik turun macam tu. Alamak, jadi saya dengan Azrin dengan Zaini ni rasa macam kesian mana ada kan. Kesian lah Noah, dia buat cara macam tu, dia tak bagi tahu kita orang. Dia duduk kat atas tu. Kalau dia bagi tahu Zaini, dia kata bagi tahu brother Amrik, cakap nak tidur kat studio, untuk pang studio malam sementara nak dapat gaji, nak cari rumah. Kita orang bagi. Tapi Noah ni jenis dia tak nak menyusahkan orang tau. Dia berusaha, dia struggle tapi tak nak menyusahkan orang. Bila malam saya jumpa Noah, kau duduk mana? Rumah Tambi, kata kan. Okey lah, saya dengar macam tu. Okey lah, Zani pun cakap rumah kakak Tambi okey kan. Padahal dia duduk kat atas bumbung. Kita orang ingat, saya, Azrin dengan Zani ingat, ya-yalah Noah ni duduk dengan Tambi. Rupanya Tambi pun berahsia. Sebab Tambi senibu hara dengan kakak dia, tumpang dengan kakak dia pun, alamak, dia pun trouble juga. Lalu dia pakar-pakar dengan dia duduk kat bumbung atas tu. Noah pun balik. Dan Noah dah balik pun Tambi cerita. Sorry lah, kau tak pergi tolong orang. Sebenarnya Noah punya baju hilang tu hari tu kan. Lepas tu dia balik, dia tak cuba banyak dengan gaji, tak mana dia dapat duit, dia pun balik. Alamak, saya pun cakap dengan Azri dengan Zani lah. Macam mana, lain nak dah best dah. Pergi show apa semua, Noah suara memang lah. Noah memang suara memang bagus lah. Dia pun dapat pertandingan juara Rock Galactica tu, dapat penyanyi terbaik tu. Jadi dah jadi macam tu. Saya dengan Zani dengan Azri pun jadi macam mana ni juga. Terkendala lah band Fairyland. Dia kurang dalam sebulan ni tu kita tak ada vokal lah. Praktis sajalah. Praktis kosong lah. Praktis macam tu. Kadang-kadang tu Toki ada datang situ nyanyi-nyanyi kan. Toki ni dia nak juga join dengan kita orang. Tapi tak tahu lah, Zani ni macam tak apa kenal dengan suara Toki tu. Dia kata suara Toki tu terlampau high, tak ada bottom, tak ada apa kan. Suara Toki penyanyi yang bagus, tapi dia Zaini tak kena dengan Zaini punya kendak lah. Metal ni kan dia kan ada bottom sikit, suara sedap. Tapi tuan cakap baik-baik lah Toki. Tak apalah Toki, kita orang nak jam boleh lah. Tapi kau nak buat band rasa kita orang tak berapa. Bukan tak suka dengan Toki, konsep tu tak kena. Jadi Fairyland ni sekadar jamming je lah dengan Toki, isi masa lapang, macam tu lah. Jadi bila jadi macam tu, saya fikir dengan Zaini, ambil keputusan, saya nak balik jumpa Noah tu kan. Saya beritahu Zaini lah, Zai, aku ingat aku nak balik jumpa Noah. Masa tu
duduk kat Dorai lah, kat Dorai Sami, bincang-bincang dengan Azrin apa semua. Azrin pun dah best. Dia baru main drum, tiba-tiba dapat line up saya dengan Zaini, dengan Noah. Dia rasa seronok lah. Dia rasa dia macam dah tak nak ke mana-mana. Dia dah seronok dengan saya, dengan Fairyland, dia dah seronok. Jadi dia cakap macam mana aja, cakap panggil lah Noah datang sini. Yalah, nak panggil pun kena ada perancangan. Takkan nak panggil duduk rumah mak saya, mak ayah saya, balik polis pudu pun tak kena pula. Duduk dalam studio pun dia tak selesa, selalu sakit-sakit badan, tidur. Yalah, studio kan, kadang buka aircon, kalau tutup pintu udara tak masuk. Buka aircon, kalau hari-hari tidur dalam aircon badan pun sakit. Itu masalah si Noah, dia cakap dengan saya. Tidur dalam studio hari-hari badan sakit kan. Kalau buka pintu apa pula, nanti masalah pula, udara tak masuk. Macam Zaini ni kadang-kadang ulang-alik. Dia ada rumah kat Bukit Belacan. Nak dibawanya Noah ulang-alik ke Bukit Belacan pun, Noah pagi nak pergi kerja kat Jalan Ipoh, jauh, nak naik bas apa segala. Modal lagi kan. Jadi itulah masalah dia, nak kena fikir juga. Dia punya nak kena fikir juga macam mana Noah ni kalau datang KL balik, nak duduk mana apa semua kan. Macam Azrin dia ada mak ayah, saya pun ada mak ayah. Zaini dia lah, dia kerja studio, lepas tu dia ada sewa rumah, kongsi dengan kawan-kawan dekat Bukit Belacan. Jadi fikir. Saya cakap dengan Zaini, tak apa Zai, aku balik jemput Noah kejap, nanti aku bincang dia macam mana, aku turun KL. Aku balik sekejap. Tak boleh tiba-tiba Zaini nak ikut saya balik pula. Tak apalah je, aku ikut kau balik lah, kata kan. Lepas tu si Azrin ni dah macam tak boleh pisah dengan kita orang. Ya ke juga, kampung Ajak mana kata? Sauk 6, tak jauh. Kampung Ajak best dia kata, si Zaini cakap lah. Ada laut, ada apa semua. Oh ya ke, aku nak ikut lah. Sudah, Azrin pula nak ikut balik ke kampung. Alamak, cakap, macam mana ni? Takkan kau nak ikut balik kampung, cakap. Alah, kau balik sekejap nak jumpa Noah, aku ikut lah, kata kan. Fikir-fikir macam mana saya, kau betul-betul nak ikut? Kau tak boleh kan, kau ikut balik kampung kan, kerja kau habis nanti. Siapa nak ni kan, kau nak kena beritahu brother Rocky Rick, kau nak beritahu brother Amrit, kau nak berhenti kerja ke nak apa, kenalah bagi tahu. Kau nak cuti ke nak apa kan. Pandai lah dia. Zai, tak boleh Zai macam tu, cakap. Kau mesti kena jumpa brother Amrit je kan. Jadi Zani pun jumpalah brother Amrit, bagi tahu yang dia nak balik kampung, ikut saya nak balik kampung kan. Saya balik kampung bukan apa, nak jumpa Noah ni, nak panggil dia, nak pujuk dia, nak bincang lah macam mana nak tarik Noah balik ke KL, nak turun KL ni macam mana. Sebab lain nak dah best dah. Kita orang plan nak buat, kita orang pun dah plan nak buat demo lagu pun dah siap. Lagu ni kita nak rakam balik. Bagai permata yang ku simpan, bagaikan bunga yang ku puja, begitulah cintaku padamu. Bagaikan bintang yang menyinar, bagaikan bulan yang bercahaya, begitu harapanku padamu. Tapi mengapa engkau menghancurkan? Jadi saya dengan Zaini dengan Azim pun baliklah naik bas, pergi beraya beli tiket bas. Tapi dah bincang lah dengan Amrit masa tu. Bagi tahu Amrit, saya nak bawa Zaini lah dengan Azrin ni balik ke kampung. Pesan kau tak bagi tahu awal-awal, tiba-tiba nak balik, aku siapa nak jaga studio apa semua. Amrit cakap, kalau ia pun bagi tahu lah awal-awal kau nak balik apa semua. Ya tak ya juga, saya cakap dalam hati. Tak apalah brother Amrit, tak apalah macam ni, saya bagi masa selagi tak dapat pengganti Zaini, kita orang tak balik. Jadi dalam masa yang sama pun Amrit letaklah iklan dekat pintu studio tu. Penjaga studio diperlukan. Lebih kurang dalam seminggu macam tu adalah seorang budak jaga studio. Siapa nama dia pun tak ingat lah. Hamidun ke siapa, tak ingat lah, lama sangat. Tak ingat. Ramai budak-budak, saya tak ingat. Adalah seorang budak jaga studio kat situ. Jadi bila dah ada pengganti tu, barulah saya dengan Zaini dengan Azrin balik ke kampung. Sempatlah jumpa brother Amrit apa semua. Amrit, kita nak balik kampung lah apa semua. Kau nak cari Noah, dia kata. Sebenarnya masalahnya macam ni brother Amrit, cakap Noah ni, kita bercerita lah dekat Amrit apa masalah si Noah kita orang, masalah band kita orang ni. Tak apa, kau panggil dulu Noah balik sini, nanti aku tahu nak cerita macam mana. Brother Amrit ni dia ada niat nak menolong kan. Line up kau dah bagus, Amrit cakap.
Kau kena panggil Noah turun KL. Sia-sia lah dia nyanyi kat kampung. Tak kena biar bakat dia kat kampung, dia kata kan. Lagi satu, aku boleh belajar nyanyi dengan dia. Memang Amrik ni dia minat menyanyi. Noah ni adalah ajar sikit-sikit cara menyanyi apa semua. Jadi brother Amrik ni seronok dengan Noah, dia suka. Tu dia beria sangat suara Noah datang balik KL tu. Jadi itulah dia siri kisah yang ke-19. Saya dengan Azrin dengan Zaini terpaksa balik kampung cari Noah. Saya tahu rumah Noah kat mana, dekat kampung Simpang 4 BNO. Noah ni pun kat kampung dia pun sebenarnya macam dia duduk, dia pun tak ada mak ayah sebenarnya Noah ni. Saya tak tahu mak ayah dia ada di mana, tapi mak ayah dia bukan di kampung tu. Dia kat Simpang 4 BNO ni pun dengan keluarga angkat. Noah ni, tapi saya tahu rumah dia lah. Kat kampung ni Noah ni saya kenal macam tu. Ya, saya kenal Noah ni sebab muzik lah. Dia menyanyi dengan Warisan, maksud saya dengan Irham, dengan Abu. Jadi band kami ni saling bertemu. Saya kenal Noah, kenal gitu-gitu je lah. Tapi tahulah latar belakang Noah ni macam mana. Rumah dia pun saya tahu. Jadi kalau saya balik kampung, saya tahulah dia nak cari dia kampung belah mana. Kampung dia dengan kampung saya tak jauh. Kampung Noah ni dengan kampung saya ni tak jauh. Jadi itu yang saya bawa Azrin dengan Zaini ni baliklah ke kampung. Azrin suka sangat nak ikut balik kampung. Baliklah kampung. Si Zaini pula cerita kampung aja ada laut lah, banyak seafood, makanan laut lah, ikan, ketam, udang, sotong banyak. Azrin sukalah sangat. Jadi itulah dia siri kisah yang ke-19. Saya dengan Zaini dengan Azrin balik ke kampung mencari Noah. Kita ikuti kisah siri yang ke-20 nanti. Saya ucapkan selamat berpuasa. Semoga puasa korang semua penuh. Yalah, puasa ni rukun Islam juga kan. Jadi kalau boleh kita berpuasa penuh, amal ibadah kita semoga diterima oleh Allah. Jangan lupa like, subscribe, share pada kawan-kawan kisah perjalanan Rockers ni. Semoga bermanfaat kepada semua. Kita kongsikan pada kawan-kawan. Ramai yang belum tahu lagi channel ni. Jadi pada korang kalau nak jamming area-area KL, bolehlah turun ke Selayang Prima ni, Studio W3. Barang dia pun memang canggih-canggih. Air Marshall ada 2, Bugera ada 1, Haki bass memang puas hati lah. Keyboard pun ada. Kalau nak buat recording pun boleh, nak buat demo pun boleh, nak buat pre-pro pun boleh, nak recording terus pun boleh. Harga berpatutan, boleh bincang. Ini sebenarnya tempat berkumpulnya geng-geng masa di wilayah komplek dulu. Inilah studio yang boleh menyatukan kami musician-musician yang zaman-zaman kita orang lepak di wilayah komplek dulu. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di siri ke-20. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.